Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي باتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya
kepada kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah kali ini akan menghuraikan tajuk jalan memperoleh Lailatul Qadar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Lailatul Qadar merupakan satu malam dalam bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar ini merupakan malam yang menjadi rebutan bagi orang yang beriman, kerana mereka sedar bahawa malam tersebut mempunyai banyak kelebihannya, dan mereka tidak mahu melepaskan peluang untuk beroleh keberkatan dan rahmat yang tersembunyi pada malam tersebut. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada Lailatul Qadar, dan apa jalannya kamu dapat mengetahui apa dia kebesaran Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persoalannya, bilakah berlakunya Lailatul Qadar ni? Sesungguhnya tidak diketahui dengan tepat tarikh tersebut. Namun merujuk hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan bahawa malam tersebut jatuh pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, iaitu pada salah satu malam ganjil, yakni malam ke-21, 23, 25, 27 atau ke-29. Malah para ulama juga tidak menafikan bahawa Lailatul Qadar boleh berlaku pada malam genap, seperti malam ke-22, 24, 26, 28 atau 30 Ramadan. Ada juga ulama berpendapat bahawa malam itu adalah tetap, iaitu pada malam 27 Ramadan. Walaupun tidak diketahui secara tepat tarikh Lailatul Qadar ini, namun sebagai umat Islam yang beriman, kita perlu sentiasa meningkatkan amal ibadah kita pada sepanjang malam bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam yang terakhir, tanpa mengira hari-hari tertentu. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka yang melakukan amal ibadah secara istiqamah pada setiap malam di bulan Ramadan pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan malam yang teragung ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir dari Ramadan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, antara persiapan yang perlu kita lakukan agar dapat bertemu Lailatul Qadar ini ialah kita perlu meningkatkan keimanan dan sentiasa bertaubat daripada segala dosa. Di samping membersihkan hati serta jiwa kita daripada sifat ujub, riak
ketika melakukan ibadah. Hal ini dikatakan demikian kerana pencarian malam yang teragung ini perlu berlandaskan kepada niat yang ikhlas semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 29 yang bermaksud, katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang, dan beribadahlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata, kerana sebagaimana Dia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Kita juga hendaklah sentiasa bersedia menyambut malam yang berkat ini dengan mengaturkan dan mengisikan pelbagai amalan untuk memperolehi pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah ini hendaklah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan istiqamah, tidak kira sama ada pada waktu siang maupun pada waktu malam. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha bersungguh-sungguh, yakni beribadat pada 10 akhir Ramadan melebihi kesungguhannya pada bulan-bulan yang lain. Antara amalan lain yang dianjurkan untuk memperoleh keberkatan Lailatul Qadar ini ialah kita disarankan untuk menghidupkan 10 malam terakhir ini dengan melakukan amalan Qiyamul Lail. Amalan Qiyamul Lail ini merupakan amalan sunat, iaitu bangun pada waktu malam dengan bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti melakukan solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat tasbih, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa dan sebagainya. Perbanyakkanlah berdoa dengan doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, andaikan aku bertemu Lailatul Qadar, apakah yang harus aku ucapkan pada malam itu?" Baginda Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya engkau sentiasa memaafkan kesalahan hamba-hambamu, lagi suka memaafkan, oleh itu maafkanlah kesalahanku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya, sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, minbar ingin menyeru kepada jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama berusaha mengambil peluang keemasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Sesungguhnya beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana memperoleh peluang besar-besar ini dalam kehidupan kita. Semoga kita semua akan memperoleh Lailatul Qadar ini dan seterusnya mendapat kurniaan kelebihan pahala melebihi 1000 bulan, iaitu bersamaan dengan ibadah selama 83 tahun umur kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 29, "Alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab." Maksudnya, orang yang beriman dan beramal soleh beroleh kebahagiaan yang amat menggembirakan dan tempat kembali yang sebaik-baiknya.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا رب العالمين رب ظلالك وعزك المعين واطغينا على المسلمين اغفر ذنب من يقول استغفر الله فيه استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بيدي وإغراما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وعذر بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama dia masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apabila kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan
kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya. Khasnya kepada Amir al-Haris li Syair As-Sultan Ibrahim ibni almarhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Ta'ala Johor Darut Ta'azim. Kepada Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor. Kepada Tunku Ismail ibn Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera dan puterinya, kerabat-kerabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdil kafata wa mubtaril sayyi'atil wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farij humumal muslimin waqdi ad-daini 'anil madinin wahsin khalasal mahzunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم ادخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.